tim. Kalau masuk tim tu explore banyak sikit lah. Google Meet ni tak cakap yang tak pandai. Cakap ni slow sikit babat teknologi ni. Tak apa, tak apa. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا واجعل لنا وزيرا من أهلنا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الاربع. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kali ini malam ini walaupun ada sedikit masalah di awal tadi. Alhamdulillah kita dapat bersama siaran di alam maya. Itu satu kemudahan teknologi yang kita boleh berhubung, boleh meneruskan sisi pengajian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan dikira sebagai satu amal ibadah, satu saham untuk perhitungan kita di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan dapat membantu menolong kita memberatkan timbangan kebaikan kita. Jadi kita dah pun membaca hadis yang pertama itu kan berkenaan dengan hari kiamat, yang mana hadis daripada Abi bin Hatim, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah. Seorang kita, setiap orang akan bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersoal jawab dengan Allah. Tidak ada yang terkecuali, semuanya pasti akan bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaisa bainahu wa bainahu tarjuman, dan tidak ada di antara kita dan Allah, di antara hamba dan Allah itu pembantu, penterjemah ataupun penolong, melainkan kita sendirilah sedang bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fayanzuru as'ama minhu falanzuru aymana minhu, dan kita dilihatkan sebelah kanan. Kalau yara syai'in illa syai'in qadamahu, kita tidak melihat melainkan apa sahaja kebaikan yang kita persembahkan pada Allah. Maksudnya bila tengok sebelah kanan tu kita akan nampak segala amal kebajikan kita, kebaikan kita yang kita lakukan semasa di dunia. Kalau kita nampak banyak bergunung-gunung, berganang-ganang tinggi, mana banyak semua kebaikan kita, alhamdulillah. Itu pun belum apa, walaupun nampak banyak itu kan, belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab takut dosa kita pun banyak juga. Kita tengok belah kiri, maka kita nampak dosa kejahatan kita semasa di dunia. Kalau dosa sikit, pahala banyak, alhamdulillah. Tapi kalau nampak pahala sikit, dosa banyak, memang satu mendatangkan satu ketakutan yang amat sangatlah. Sebab apa? Sebab sesuatu Allah perlihatkan kita pula neraka Allah. Semua yang suruh tilqa awad fatastaqbilun nar. Tengok ke hadapan, fatastaqbilun nar. Kita berhadapan dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan malaikat tu bawa neraka. Kita dah berhimpun di padang mahsyar tu, Allah perintahkan malaikat bawa neraka untuk diperlihatkan kepada kita. Jadi itulah hadis yang pertama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis itu untuk mengelakkan kita daripada bakar api neraka ni, memelihara diri kita daripada siksaan api neraka ini. Maka Nabi SAW memberikan satu panduan, satu wasiat atau satu pedoman kepada kita, satu perkara yang perlu kita buat di dunia ini, iaitu kita kena banyak
banyak bersedekah. Man istata'a minkum an yaqiya wajha hawan nar falyaf'al walau bisyaqi tamrah. Dia kata. Barang siapa yang mampu untuk memelihara mukanya ataupun dirinya, maksudnya dirinya lah daripada api neraka Allah, maka tidak dilakukan walaupun dengan separuh tamar. Maknanya Nabi suruh kita bersedekah walaupun sedikit. Sebab sedekah itulah yang dapat memelihara diri kita daripada panas api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu perkara yang penting, tip yang penting untuk kita lakukan semasa di dunia supaya kita terpelihara diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita dah bincangkan tentang nama-nama kiamat. Dan hari ini kita masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Hadis ni pun saya rasa dah biasa dengar ni. Selalu ni saya mahu juga ni hadis ni. Saya dibaca. Hadis yang berbunyi Nabi bin Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadam ibni Adam يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم وماذا عمل فيما علم. Hadis gharib. Seperti hadis gharib ni maksudnya dia diriwayatkan daripada satu jalan lah, satu jalan. Dia tak banyak tahu yang meriwayatkannya. Jadi walaupun begitu hadis ini menyokong dengan hadis yang pertama, ataupun kita kata apa, maksud dia tu bersesuaian dengan hadis yang pertama. Jadi maksud di sini dengarlah, dia kata sini daripada Abi bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam ibni Adam min 'inda al-yawm al-qiyamah min 'inda rabbih hatta yas'al 'an khamsin. Jadi sebelum berubah atau berganjak dua kaki yang Adam itu pada hari kiamat nanti daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala hatta yus'ala an khamsin, hingga ditanya 5 perkara. Maksudnya kita semua hamba Allah ni kan, sebelum kaki kita, tapak kaki kita ni, dua tapak kaki ni berganjak, beredar ataupun kita kata apa, berubah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka pada hari kiamat kita akan ditanya dulu dengan 5 soalan. Semua orang akan ditanya 5 soalan. Di sini dia sebut 5 soalan ya, 5 soalan. Jadi yang pertama sekali an umrihi fima afnah, tentang umur kita. Kita hidup 60 tahun, apa yang kita lakukan semasa dalam tempoh 60 tahun tersebut. Adakah kita menghabiskan umur kita 60 tahun itu dengan melaksanakan titah perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan ibadah pada Allah, apa yang Allah tuntut kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kalau itu yang kita lakukan, maka sejahtera, selamat kita, aman, aman damai kita akan selamat dan sejahtera di sisi Allah Subhanahu. Kita akan dapat jawab semua soalan. Kaki kita tak pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat, mata kita jaga daripada melihat perkara maksiat. Semua yang Allah suruh kita buat, yang Allah larang kita tinggalkan. Kalau itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita daripada muda sampailah ke tua, dan tempoh 60 tahun kita hidup itu kita sesuaikan diri kita dengan tujuan kita diciptakan. Maksudnya apa tujuan kita diciptakan? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi kalau kita hidup selama 60 tahun tu memperhambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, maka selamatlah kita, sejahteralah kita di umur kita. Kemudian dikhususkan lagi wa an syababihi fima ablah, tentang masa muda kita. Ini masa muda lah. Tak dah lalu dah masa muda. Dah sekarang 50 lebih lah. Hampa ni kira muda lah. Bisa syabab, maksudnya masih muda. 40 ke bawah tu kira muda lah tu. Dia kira pemuda lah. Pemuda. Jadi dalam tempoh waktu muda ni, sebab apa dia khusus waktu muda ni ada persoalan-persoalan waktu muda ni? Sebab masa muda ni kadang-kadang setengah orang muda ni dia lebih menurut hawa nafsu. Berpoya-poya kan. Menurut hawa nafsu lah. Jadi inilah
Sebab tu kalau masa muda ni kita habiskan mencampur lah, tak tengok segi lah kan. Masa muda minat dengan ilmu kan, minat dengan apa, dengan benda-benda yang dituntut oleh agama kan. Mana kita telah menghabiskan masa muda kita dengan waktu yang benda-benda yang bermanfaat. Ya, maka itu adalah satu cara yang baik dan dapat menyelamatkan kita, mensejahterakan kita di akhirat nanti. Masa muda kita kena tanya, adakah kita habiskan masa muda kita dengan beribadah kepada Allah, dengan menuntut ilmu, sebab kita masa ni tengah segar bugar kan, tenaga tengah kuat kan, otak tengah cerdas. Jadi kita habiskan masa kita itu dengan menuntut ilmu lah. Ada orang yang masa muda dia habis dengan menuntut ilmu lah. Dia pula mengaji subuh lah. Contoh macam Ustaz ambil contoh yang Ustaz kenal, Syekh Zainal Asri lah. Syekh Zainal Asri ni memang daripada sekolah dulu, daripada muda, memang kita kenal daripada awal lagi. Dia memang bukan orang yang boleh merapu. Dia orang yang memang rajin cari ilmu dan akhlak bagus, tuntut ilmu rajin. Jadi ada setengah-setengah tu muda waktu sekolah ni, waktu maklum lah sekolah menengah kan, dia merapu kan. Tapi dia tak. Daripada memang tak kenal dia daripada awal sampailah sekarang, dia memang orang yang jaga lah, yang jaga akhlak, jaga adab dan ilmu dia tuntut sungguh-sungguh. Jadi orang macam tu maknanya masa muda dia, maknanya dia tak ada masalah, boleh jawab. Allah tanya pun dia boleh jawab. Bukan dia nak jawab, tapi amalan-amalan dia tu lah akan menjawab. Itu masa muda kita. Kalau kita habiskan untuk ilmu, beribadah pada Allah, tak ada masalah. Kemudian wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Masa ini tentang harta. Tentang harta ni dua soalan tentang harta. Sebab tu kena jaga ni. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Jadi tentang harta kita, daripada mana kita dapatkan harta itu? Apakah kita dapatkan dengan cara yang halal, ataupun sebaliknya? Kemudian harta itu pula kita belanjakan, kita keluarkan segalanya halal ataupun sebaliknya. Jadi kalaulah harta kita dapat itu dengan cara yang betul, kita belanjakan dengan cara yang dibenarkan oleh agama dan syarak, bukan kita membazir ataupun membeli benda-benda yang haram dan sebagainya, maka tak ada masalah. Kita boleh jawab semua persoalan itu dengan baik. Tapi kalau harta kita itu dapat dengan cara yang halal, tapi belanja dengan cara yang haram, tak lepas. Kalau dua-dua sekali dapat dengan cara yang haram, belanja pun dengan cara yang haram, lagi tak lepas. Tak lepas. Jadi tentang persoalan harta ni, kena jaga sungguh-sungguh lah. Sebab ada dua soalan bagian harta ni. Sebab tu kalau kita lihat dalam masyarakat bagi kita ni, kalau kita lihat banyak berlaku dalam masyarakat bagi kita soal pewarisan harta tu. Kadang-kadang berlaku sama dan harta tu didapat secara yang bukan hak dia, kemudian dia wariskan pada anak dia, kemudian waris kepada cucu dia. Jadi satu generasi tu duk makan harta yang haram, yang bukan hak dia. Ini satu benda yang kena hati-hati dalam masyarakat kita. Bila kita makan yang haram ni, kita boleh rujuk pada hadis Nabi dah, kullu lahmin nabata min al-haram fan-naru awla bihi. Jadi bila daging tumbuh daripada yang haram tu, maka api neraka lah yang sama baginya. Mana orang yang makan benda haram ni, dia tak lepas daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mati dalam keadaan beriman pada Allah, walaupun mati syahid, kalau mati syahid sekalipun, tapi kita soal harta, kita ada hutang, kita makan benda yang bukan hak kita, masuk tak lepas lah, tak boleh masuk syurga, masuk neraka tu. Benda tu serius, penting. Sebab tu kalau kita ada hutang, kena bayar hutang tu. Jangan kita sengaja tak bayar. Kalau kita mati syahid sekalipun, tak boleh terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mati syahid tu satu kematian yang sangat istimewa. Yang ganjarannya ialah syurga Allah. Tapi kalau kita masih berhutang ataupun kita makan, kita tahu benda tu, kita tahu. Jadi kita biarkan, kita tak betulkan, tak kembalikan hak dia, maka itu satu perkara yang memberatkan, menyiksakan kita di akhirat nanti.
Kemudian wa madza amila fima alima maksudnya tentang ilmu kita. Kita belajar, kita ada ilmu, maka kita praktik tak dengan ilmu kita. Kita amal tak dengan ilmu kita. Itu satu lagi persoalan. Kadang-kadang ada orang yang banyak ilmu, tinggi ilmu dia macam-macam, kalau dia tahu, tapi dia tak beramal dengan ilmu dia. Ini adalah satu perkara yang penting juga. Bila kita berilmu, kita kena beramal. Kalau tak beramal, macam mana pepatah harap kata lah, ilmu tanpa amal itu seperti mana kena pokok tanpa buah. Dalam makna sia-sia rugi lah. Jadi itu adalah matan hadis dia dan juga sedikit terjemahan. Jadi maknanya nak cerita di sini bahwasanya pada hari akhirat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan itu saja persoalan-persoalannya, ada lagi macam-macam persoalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Sebab bila kita di akhirat nanti, kita akan diberikan buku catatan kita. Bila dibentangkan buku catatan kita tu ada 99 lembaran. Setiap orang kita akan ada buku catatan 99 lembaran. Setiap lembaran itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Maddul basar, Nabi sebutlah hadis. Maddul basar. Maksudnya buku catatan kita tu, dia punya bila buka dia, maknanya tulisan itu, maklumat dalam tu, catatan dalam tu sejauh mata memandang. Satu lembaran tu. Ni kita ada 99 lembaran. Maddul basar Nabi kata. Sejauh mata memandang. Maksudnya banyak lah. Cuba bayanglah kita hidup 60 tahun kan, malaikat dia catat. Sampai kita mati kan. Banyaklah yang dicatat. Tak pernah dicatat. Tak ada satu pun yang tertinggal. Tidak ada satu pun tertinggal. Maka apa yang dicatat di sana tu akan dipersoalkan. Akan diperlihatkan dan akan dipersoalkan. Apa yang kita buat tu. Masa kita dia mula daripada balik itu, mana kita dah ada taklif kami bertanggungjawab kan. Kalau kita tak solat, kita macam-macam lah benda kita buat kan. Kita hidup lama kan, 60 tahun di dunia kita kan. Maka banyak benda lah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setiap orang tu soal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bukan sekejap lah kan. Jadi masa lama kan. Ambil masa lama. Kalau Allah lebih lagi kalau sekiranya amalan kita itu buku catatan itu diterima daripada sebelah kirinya. Sebelah kiri. Maka Allah akan perhalusi. Allah akan perhalusi kita punya hisab itu. Saufa yuhasabu hisaban kalau sebelah kanan hisaban yasira lah. Mudahlah. Tapi kalau sebelah kiri akan dihisab dengan dihisab dengan payah lebih detail lah dengan ini yang kita jemaah takutlah. Kalau para nabi itu insya-Allah lah Allah akan hitung dengan cara yang kita kata cincai lah, mudah-mudahan lah. Ustaz nak kongsi ayat Quran nak kongsi nak lihat. Nak belajar, nak belajar. Oh, tak boleh, tak tahu. Boleh. Nampak tak? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Nampak. Nampak. Okey, Ustaz nak tengok surah Al-Kahfi lah. Ya.
ayat 49. Okey ni. Ini adalah ayat yang menceritakan tentang apa yang kita bincangkan tadi lah. Wadi'al kitab fataral mujrimina boleh nampak tak? Ayat. Nampak Ustaz, nampak. Nampak fataral mujrimina yaquluna mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Okey. Apa maksudnya sini dan meletakkan kitab lalu kami akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis dalamnya. Ini serta kita di akhirat ni. Allah serta siap-siap ni dalam Quran. Bagi pada kita keadaan suasana di hari akhirat nanti, apa yang akan berlaku dan kita boleh ambil akibat pengajaran lah. Bila kita baca Quran dan kita cuba fahami Quran itu, insya-Allah kita akan dapat pengajaran. Ini adalah apa yang berlaku di akhirat nanti. Ini apa yang akan berlaku. Allah kita siap dah. Jadi bila kita dapat kitab tu, di Al-Kitab dia letakkan kitab itu lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah. Orang yang banyak dosa lah, banyak buat jahat di masa dunia ni, ketakutan terhadap apa yang tertulis dalamnya. Bila dia dapat kitab tu, Allah bagi kitab, mana bila tengok aja kan, tengok lembaran pun sudah sebut dia, jauh mata mandang kan. Bila tengok isi kandungan itu, maka di dalamnya tertulis semua perkara yang kita lakukan semasa di dunia. Tak ada satu pun yang tertinggal. Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Orang yang banyak buat maksiat, buat dosa ni, lebih-lebih lagi orang kafir kan. Maka mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Nah, lihadzal kitab, apa ni kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak tinggalkan sebarang catatan, secara kecil kan, secara besar lah, semuanya ada, tidak ada tertinggal satu pun. Illa ahsaha, melainkan ia mencatat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadirah, dan mereka dapati apa yang telah kami, ada ayat yang telah mereka kerjakan semasa di dunia dulu, semuanya ada tertulis di sana, tidak ada satu pun yang tertinggal. Jadi wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak menganiaya seseorang itu pun. Allah tak menganiaya siapa-siapa lah. Jadi kita yang menganiaya diri kita sendiri apabila kita melakukan dosa. Sebab apa? Sebab perkara itu akan memberi kesan buruk kepada kita di akhirat nanti terhadap dosa-dosa yang kita lakukan semasa di dunia. Itu adalah salah satu daripada ayat Al-Quran yang menceritakan keadaan kita bila kita dihisab di akhirat nantilah. Ini semua akan ditanya ni. Semua yang tertulis itu akan ditanya, akan dipersoalkan. Dan kita masa tu tak boleh nak menipu lah kan. Masa kita baca dalam surah Yasin lah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan kita baca surah itu lah. Allah tutup mulut kita hari itu. Mulut kita dikunci, tak boleh nak berkata apa-apa. Wa tukallimuna aydihim, mana tangan kita bercakap. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki kita jadi saksi, kaki pun boleh cakap, semua boleh cakap kan. Bukan tangan dan kaki saja. Anggota-anggota lain pun boleh cakap, kulit pun boleh cakap. Contohlah katalah semasa di dunia ni kan, kita kita bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang bukan mahram yang kita kan, kita sentuh perempuan, nanti kulit tu akan cakap, akan beritahu, ya Allah, dia ni semasa di dunia dia sentuh kawan ni. Jadi tak ada satu pun yang tertinggal. Kita tak boleh nak kata apa, tak boleh nak tipu, semua tu ada dicatat dalam tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah lama pun merakamkan cara tersebut dalam Quran,
dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan Rasulullah kepada kita sebagai pengajaran panduan kepada kita. Kalau kita belajar memang kita akan jumpa lah. Mungkin ayat tadilah wada'al kitab ni fataral mujrimin kan. Kemudian Allah suruh kita baca buku amalan kita tu. Allah suruh kita baca buku amalan kita tu. Bukan sekadar Allah hamparkan, bayangkan, tapi Allah suruh baca, buku catatan kita tu. Satu-satu kita kena baca kan. Jadi cuba bayangkanlah, masa tu semua keaiban kita tidak ada yang tersembunyi. Di dunia ni mungkin keaiban kita itu Allah sembunyikan, Allah tutup kan. Tapi semasa di akhirat nanti terbuka kepada semua orang, semua manusia pada hari itu bukan manusia, dia makhluk-makhluk lain pun sama lah. Dia di depan masa tu bukan kita manusia saja, kita manusia saja, binatang pun ada, syaitan, jin, semua ada lah, semua makhluk berhimpun di sana. Binatang macam kita tak tahu lah nak bayangkan macam mana manusia yang sangat ramai kan. Kemudian binatang yang sangat banyak, macam-macam spesies binatang, syaitan pun ada sekali, iblis semua dah berhimpun di situ. Berhimpun sekali. Jadi kita masa tu apa yang ditayangkan itu tak boleh kita nak tutup lah. Kaitan kita terbuka pada hari itu. Kecuali kalau dengan kehendak Allah nak tutup lah kan. Dan Allah pun kita baca. Kalau di dunia ni katakanlah kita buat satu kaitan lah dalam kampung kita kan. Kita satu kampung tahu keaiban itu. Kita sahih nak pindah kan. Contoh katakanlah kita telah terlanjur melakukan perzinaan lah katakan. Semua kampung tahu. Kita memang tak duduk dah kampung tu kan. Kita akan pindah lah. Kita akan pindah. Ini bekas kampung. Semua makhluk dapat melihat apa saja yang kita lakukan semasa dunia. Tidak ada satu yang tersembunyi lah. Baik, kita tengok pula surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Al-Isra ayat 14. Ni saya kata tadi, Allah suruh kita baca kitab kita. Iqra' kitabak. Iqra' kitabak. Bacalah kitab kamu. Buku catatan kita itulah Allah suruh kita baca. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah kata apa? Cukuplah diri kita ni, cukuplah kamu sendiri yang menjadi yang kata apa? Menjadi saksi diri kamu sendiri pada itu sebagai penghisap terhadapmu. Karena kita sendiri baca hisap diri kita sendiri. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kita yang jadi saksi dan yang menghisap terhadap segala amal perbuatan kita. Kita sendiri tengok nilai sendirilah, kita nilai sendirilah. Kita baca dan kita nilai sendiri apa yang kita buat semasa di dunia. Allah suruh kita baca sendiri. Jadi ayat seterusnya dia kata apa? Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang berbuat sesuatu dengan hidayah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya. Manakala kita buat itu berdasarkan hidayah, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, mana buat itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah, selamat sejahteralah diri kita. Kemudian waman dhalla fa innama yadullu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya ia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Kalau masa di dunia ni kita buat perkara-perkara yang menyesatkan, yang bukan Allah tunjukkan, maksudnya Allah tak suruh kita buat, tapi kita buat. Dan kita dah ikut jalan yang salah. Nabi kata apa? Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalan yang lurus, Allah kata. Nabi pun berkata ini jalan yang lurus, ikut jalan ni. Tapi kita ikut jalan yang menyesatkan, jalan yang tak betul. Memang Nabi pernah buat satu garisan lurus di atas tanah, dan Nabi kata apa? Ini jalan yang lurus. Ikut jalan ni. Kemudian Nabi buat pula
di kiri kanan garisan lurus tu garisan lain. Ini Nabi kata subulus syayatin, jalan syaitan, jalan menyesatkanlah. Jangan ikut jalan tu. Tapi ada manusia yang tetap kita kata apa, melalui jalan-jalan yang salah itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini ayat ini maknanya kita lah akan kena tanggung sendirilah. Apa kita buat kita tanggunglah. Seorang yang berdosa tu dia tidak dapat mengikut dosa orang lain. Tapi ayat ni ada setengah orang menyebutkan ayat ni bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Sebenarnya tidak lah. Tapi itu adalah satu fahaman yang salah. Sebab kan di akhirat nanti kan kita boleh kita boleh ambil dosa orang lain. Contohnya di dunia ni kita ada buat naya dengan orang, kita buat salah dengan orang, maka di akhirat nanti orang tu akan ambil pahala kita. Ambil pahala kita. Jadi dia ambil pahala kita, bahkan kalau pahalanya habis, maka dia akan menanggung dosa kita. Allah campakkan dosa dia, dosa yang kita buat naya tu di dunia tu, kita kena tanggung dosa kita dan kita kena tanggung dosa dia. Jadi ini ayat ni dengan hadis itu tidak bertentangan sebenarnya. Tidak bertentangan. Jadi di sini maksudnya kalau kita buat dosa kita tanggunglah. Dalam hadis tu dia ada kaitan dengan soal kita buat naya, buat zalim, nyawalih masa di dunia. Sebab tu kita kena tanggung dosa orang tu. Bila dosa orang tu dah habis untuk menebus segala kesalahannya, tak ada lagi pahala, tinggal dosa aja. Maka ketika itu kita kena tanggung dosa orang. Dosa orang yang kita buat naya itulah. Okay. Jadi tidak ada pertentangan di antara Al-Quran dan hadis Nabi di sini. Jadi ini adalah keadaan-keadaan yang Allah gambarkan kepada kita dalam Al-Quran di hari akhirat nanti, bagaimana keadaan kita. Jadi apa yang kita buat semasa di dunia inilah yang menentukan keadaan kita di sana nanti. Sebab itu kita kena pastikan apa yang kita buat menjadi satu saham yang baik yang menentukan kita di hari akhirat nanti. Kemudian Allah selain daripada itu dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan 3 soalan akan ditanya. Allah bertanya kita 3 soalan. Selepas Allah dah bentang semua tu, Allah dah bentang, Allah dah bagi buku catatan kita tu, kita pun dah baca, dah dibentang semuanya secara terperinci dah. Kemudian lepas selesai tu Allah akan tanya 3 soalan kepada setiap hamba tu. Tanya soalan apa? Abdi, alaka hasanatun mukhfiyah. Ini soalan pertama. Wahai hamba, adakah ada kebaikan-kebaikan kau yang tersembunyi? Maksudnya yang tak ada, yang tak dicatat lah. Jadi apa kita jawab? La ya Rabbi, tak ada lah. Kita akan jawab tak ada lah. Memang tak ada lah. Sebab apa? Sebab semua tercatat di sana dengan terperinci sekali. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Soalan pertama, Allah tanya lagi kepada kita. Abdi alaka hasanatun mukhfiyah. Wahai hamba, adakah masih ada kebaikan-kebaikan kau yang tak dicatat, yang tersembunyi, yang tak dicatat? Maka kita jawab tidak ada lah kan. Kemudian soalan yang kedua, adakah di sana ada amalan-amalan yang tidak ditulis oleh malaikat tu? Allah tanya, adakah di sana tu dalam buku catatan tu ada amalan-amalan kau ni yang malaikat aku tak tulis? Allah tanya. Maka sudah tentunya tak ada. Malaikat catat setiap satunya, tidak ada yang tertinggal. Kemudian soalan yang ketiga, alaka uzrun ta'taziru bihi alainul yaum. Jadi maksudnya di sini alaka uzrun, adakah apa-apa alasan ataupun justifikasi lah untuk kita nak bela diri kita atas kita nak minta alasan-alasan untuk kita menafikan apa-apalah perkara, maka sudah tentunya tidak ada apa alasan kita boleh bagi alasan pada Allah lah atas segala apa yang kita lakukan semasa di dunia. Semua tercatat dengan tepat, terperinci dan betul. Ini adalah keadaan-keadaan yang kita akan lalui semasa di akhirat nanti. Itu dalam persoalan kita, soal jawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti.
Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Itu hadis yang pertama. Setiap orang akan bersyarat dengan Allah. Hadis yang kedua pun disebut tadi kita tengok sebelum kaki la tazulu qadam bani adam min 'inda rabbih yaumal qiyamah hatta yas'al an khamsin. Sebelum kita bergerak di sisi Allah tu kita akan ditanya 5 perkara. Umur kita, masa muda kita, harta kita, dan ilmu kita, dan semua tu adalah ada kaitan dengan persoalan kehidupan kita dalam tempoh kita hidup itu. Kemudian tadi saya ada sebutkan apa ni berkenaan dengan kulit. Kulit kita pun akan boleh bercakap dengan ahli akhirat nanti. Surah Fussilat. Mana dia? Fussilat. Surah yang ke-41 ayat 21. Apa pakai stop atau desktop mungkin nampak clear lah. Tapi kalau pakai handphone mungkin tak apa nampak tu ayat ni. Ayat nak nampak tak yang pakai handphone? Okey. Ini ayat dia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Nampak Ustaz? Mereka itu berkata kulitnya wa qalu li juludihim, mereka itu berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu jadi saksi terhadap kami? Lima syahidtum alaina. Kemudian kulit jawab. Ni kata kulit dia cakap ni, bekas tangan, kaki apa semua anggota kita lah, termasuk kulit pun boleh cakap. Qalu antaqana Allah. Qalu antaqana Allah. Ini jawab kulit. Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata. Makna kulit tu, mana dia boleh cakap tu sebab apa? Sebab Allah izinkan untuk dia boleh cakap. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Kulit kata tu, kulit jawab tu. Allah yang menjadikan kami pandai berkata-kata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini adalah ini juga situasi suasana yang akan berlaku di akhirat nanti. Kulit kita akan cakap. Kalau kulit kata dia ni ya Allah semasa di dunia dia duk kacau pegang nak darah orang. Siap. Dia sentuh tangan-tangan yang haram kan. Sebab tu kita kena jaga ni. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, dalam bermuamalah dengan perempuan, kadang-kadang dalam jual beli, kita kena hati-hati kat situ. Kadang-kadang kita dia hulurkan barang, kita pun ambil barang. Kalau kita tak hati-hati, kadang-kadang kita tersentuh. Memang kita tak sengaja kan. Tak sengaja. Tapi dia akan jadi apa? Takut-takut ni di akhirat nanti. Benda kecil-kecil juga pun akan dipersoalkan. Jadi susah kalau kita nak jawab lah. Tapi kita harap Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita lah. Kan kalau kita dah berhati-hati tersentuh juga, itu nampak macam mana kan? Itulah kata umum al-balwa, bala-bala yang umum yang kadang-kadang kita tak dapat nak elakkan. Walaupun kita dah cuba, tapi berlaku juga, itu adalah Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Contoh kadang-kadang macam ni lah, kita memandu kita memandu, tiba-tiba lalu di hadapan kita orang yang tak tutup aurat, pakaian yang seksi kan. Kita memang kita terpandang lah kan. Kita nak tutup mata, kita tengah mandu. Kalau tutup mata, pejam mata, mungkin bahaya kan. Jadi cuma jangan fokus lah kan. Jangan kita fokus lah. Kita pandang ke depan tu, mungkin kita nampak tapi kita tak fokus lah. Kita fokus tengok dia dengan penuh nafsu syahwat. Itulah cakap lah. Itu juga bala-bala yang umum yang sukar untuk kita elak. Okay. Dan insya-Allah bala-bala yang ini Allah ampunkan dosa kita lah. Cuma benda itu semua tercatat, akan dicatat. Tak ada yang tertinggal. Hati-hati lah. Kadang-kadang kita tengah tak hati-hati lah. Bila tak hati-hati itu kadang-kadang tersentuh. Bila tersentuh itu kadang-kadang dia main satu perasaan yang lain. Lebih lagi kalau perempuan tu cantik lawa pula. Balik lagi penat.
Okey. Baik, tadi Ustaz sebutkan juga tadi bahawa syaitan pun, syaitan, jin, semua ada bersama dalam di padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Syaitan ni anak-anak iblis lah kan. Jin ni dia macam kita juga lah, ada yang beriman pada Allah, ada yang tak beriman pada Allah kan. Jadi pada hari itu syaitan pun bercakap kan. Kita pun berdialog dengan syaitan, syaitan pun berdialog bercakap dengan kita lah. Kita tengok dalam surah surah Yasin ke ada nah? Surah Yasin. Surah Yasin. Yasin di antara surah yang awal. Surah dia. Surah Yasin ayat 60 nah. Ayat 60. Kita tengok surah Yasin ayat 60. Saya nak share malam ni. Nak share banyak sikit malam ni. Ini tengoklah, ini persoalan kita di padang mahsyar ni di akhirat ni, soal jawab ni nah. Ini tentang alam ahli ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Surah Yasin ni nak tegaskan di sini bahwasanya syaitan itu musuh kita nah. Syaitan itu musuh kita. Jadi jangan kita ikut syaitan lah. Bukankah aku telah memerintahkan padamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang nyata di kamu. Syaitan itu memang musuh kita. Very clear. Very clear dia musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang very clear. Sangat jelas, sangat clear dia adalah musuh kita. Tapi walaupun very clear dia musuh kita, memang jelas clear dia itu musuh kita, tapi ramai juga orang yang ikut jejak langkah yang ikut jalan ke syaitan. Walaupun dia tahu secara itu cara yang syaitan suka, tapi dia tidak buat juga kan. Dan Allah Taala kata wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim, adalah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Jangan sembah syaitan tapi sembah Allah. Ini Allah suruh kita buat kan. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak memikirkan? Jadi memang sebagian besar kita manusia ni syaitan telah berjaya mempengaruhi kita. Telah berjaya menggoda kita, mempengaruhi kita, membawa kita ke jalan yang salah, yang jalan yang bertentangan sekali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya sikit aja manusia yang terhindar daripada godaan syaitan ini, yang kita kata mengikut jalan Allah, yang menyembah Allah dan ikut jalan yang lurus yang Allah tunjukkan itu. Tapi sebahagian besar manusia telah mengikut jejak langkah syaitan. Ini Allah sebut Al-Quran dan kita kena ambil akibat supaya kita tidak termasuk golongan yang sebahagian besar yang ikut syaitan tu. Kita kena dia orang sebahagian kecil yang ikut Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Sedikit mana kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sebab tu Nabi berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ni daripada kumpulan yang sedikit. Jadi kita berharap kita termasuk golongan yang sedikit itulah yang terpengaruh dengan syaitan. Ya hamba Allah yang sebenar. Kita tengok kita hari ini kan, masyarakat Melayu kita hari ini, orang Melayu kita hari ini, kita banyak ikut jalan ke syaitan bila kita berpecah belah. Allah sebut wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah, tapi kita berpecah belah. Khususnya kita di Indonesia, contohnya tengok hari ini soal kita yang berkaitan dengan politik negara kita lah kan. Kita tengok kita orang Melayu pecah sampai kepada banyak kumpulan, banyak parti politik kan. Contohnya tengok PAS, UMNO, semua orang Melayu tu kan. Semua orang Melayu tu. Bersatu, PKR. Majoriti Melayu kalau kata kan.
Lagi. Nah, banyaklah parti-parti. Nah, orang Melayu dah berpecah sampai berapa parti dah. Itu adakah kita ikut Quran, ikut Allah? Tidaklah kan. Allah sebut kita jangan berpecah, tapi kita berpecah. Berpecah bergaduh sampai kita kata apa? Menjatuhkan, cuba menjatuhkan, masing-masing cuba menjatuhkan. Jatuh aku ke jatuhan, tengok ni. Allahu Akbar. Sedangkan kita di Malaysia ni kita majoriti Melayu kan, tapi tak bersatu, bila tak satu kita jadi lemah. Dan kita paling takut kalau kita dah lemah, bila kuasa dah pegang oleh orang yang bukan Islam, maka macam mana Islam tu nak dimartabatkan di Malaysia kan? Nak diagungkan, nak dimuliakan, inilah persoalannya kan. Agama pun tak akan dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan agama kita dapat dilaksanakan dengan baik bila kita hilang kuasa, hilang kuasa mereka. Maksudnya banyak pengajaran kita kena ambil lah daripada apa yang berlaku di negara-negara yang mana Islam hilang kuasa kan. Contohnya di Myanmar, di Rohingya, di China, apa nasib umat Islam di sana kan. Kita takut kita Malaysia pun jadi itulah. Tapi PM yang baru siapa? Siapa dah? Tak tengok lah media ni. Ismail Sabri. Okey lah. Boleh lah, okey lah tu kan. Nah, kalau naik tu pun jadi lagi betul lah. Kita kena ulama kan. Tapi Ismail Sabri yang harap tu okey lah. Ismail Sabri Ustaz. Harap tu okey lah. Baik, seterusnya Surah Ibrahim ini yang saya dah sebut tadi tentang dialog kita dengan syaitan. Ibrahim, Surah Ibrahim. Mana dia Surah Ibrahim? Mata pun kuasa ni dia lebih apa? Kurang sikit lah. Lambat. Mana dia surah keberapa? Surah Ibrahim tak ingat lah. Saya ingat surah keberapa? Saya dapat tukang apa senang tadi? 14. 14. Ni. Okey. Ni surah Ibrahim lah. Ayat yang ke-20, ayat 22. Tengok. Okey, ni adalah cerita kita di akhirat nantilah ni, dialog kita dengan syaitan. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrifikum wa ma antum bimusrifi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum azabun alim. Ini adalah cerita kisah kita dengan syaitan di alam mahsyar nanti, alam akhirat nanti dan berkatalah syaitan tak kala perkara dihisap telah selesai jadi bila hisap sudah selesai kemudian sebenarnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Syaitan kata Allah dah janjikan kepada kamu janji yang benar. Allah utuskan para rasul, Allah turunkan kitab-kitab Al-Quran dan sebagainya itu semua adalah kita kata apa janji-janji Allah, petunjuk Allah kepada kita. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahinya. Syaitan kata aku janji dengan tapi aku bohong lah kan. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Syaitan tu tak ada kuasa apa kepada kita semua pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan sekadar aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi bisikan-bisikan syaitan itu dia kan ada kuasa apapun kan.
tapi kita terikut dengan bisikan-bisikan syaitan kan. Banyaklah bisikan-bisikan syaitan itu yang kita ikut kan. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Jadi hari ini di akhir akhirat jangan disalahkan syaitan lah yang mencerca dia. Dia kata jangan mencerca aku lah. Tetapi cercalah dirimu sendiri. Salahkan diri kita, cerca diri kita. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu dapat siksaan yang pedih. Ini adalah perkara yang akan berlaku di akhirat nanti, yang mana kita manusia cuba nak menyalahkan syaitan, sedangkan last kali syaitan balas balik lah kan. Jadi kita yang salah manusia. Allah dah beritahu lah, innahu lakum aduwwum mubin. Ya tadi dalam surah Yasin tadi kan, syaitan tu memang musuh kita yang jelas, yang clear, yang very clear musuh kita. Tapi kita masih diikut bisikan-bisikan syaitan kan. Contoh macam banyaklah benda bisikan-bisikan syaitan ni kan. Kadang-kadang dalam soal perhubungan silaturahim ni kan. Kita mudah nak ikut bisikan syaitan. Kita mudah nak bergaduh, nak putus silaturahim kan. Tak mau cakap kan. Islam tu apa? Kalau marah macam mana pun kan, kalau tak mau cakap pun cakap 3 hari ya kan. Cakap 3 hari ya, lepas tu kena cakap balik, tak cakap dosa kan. Itu paduan Allah bagi kita kan. Allah tak mau kita ni berpecah belah kan. Tapi kita balun sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kadang-kadang sampai daripada anak kecil sampai anak kahwin kan. Baru nak cakap semula kan. Ada dalam masyarakat kita kan. Ada setengah tu tak bercakap bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tiba-tiba ni dah dua beradik kan. Kita orang pun kan. Kemudian bila tiba-tiba berlaku kemalangan kan. Masa tu barulah cantum semula. Dah hikmah lah di sebalik kemalangan tu barulah cantum semula cakap semula. Ada dalam masyarakat kampung kita. Sebab contoh tu benda berlaku di kampung Ustaz lah tu. Jadi kita banyak ikut bisikan syaitan, kita tak ikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sedangkan Allah dah bagi petunjuk yang jelas kepada kita. Allah turunkan Quran, utuskan Rasul, dan hari ini para alim ulama yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, juga menjelaskan agama kepada kita dengan kita kata apa, Islam tu dah sangat jelas dah, sangat jelas dah. Tapi kita tak mau ikut Islam, kita nak ikut syaitan juga. Itulah. Di akhirat nanti kita akan menyesal dan kita saling tuduh-menuduh. Masa itu tidak ada kebaikannya. Kita yang rugilah. Kalau ikut contoh macam hari ni kan, dalam politik negara kita hari ni kan, kalau ikut tu orang yang gila kuasa ni, kita tak boleh lantik dia begitu. Dalam hadis Nabi, memang Nabi tak benarkan kita pilih orang yang bergila kuasa ni. Orang kalau dia faham, dia tak akan pilih untuk jadi ketua. Kalau dia faham tanggungjawab lah. Tapi orang yang tak faham dia nak kuasa, dia nak kuasa. Itulah orang yang pentingkan dunia dan dia tak fikir akhirat dia. Kalau fikir akhirat dia tak nak. Sebab apa? Itu semua adalah perkara yang akan membebankan kita di akhirat nanti. Alhamdulillah. Okey, stop. Ni kita nak dapat sesuatu apa yang saya sampaikan tu. Nak cerita apa gambaran di akhirat nantilah. Gambaran di akhirat nanti apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah di antara perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita ambil pelajaran yang aktibar lah. Mudah-mudahan jadi panduan kepada kita. Maknanya itulah keadaan kita di akhirat nanti, dan hidup di dunia ni kita lebih lagi di akhir zaman ni kan sangat banyak sabaran. Jadi sebab itu kita kena kembali kepada Allah dan Rasul lah. Apapun kembali kepada Allah dan Rasul. Kena rujuk Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nak faham Sunnah Nabi dan Al-Quran itu kita kena berdamping dengan para alim ulama lah. Dan bila kita berdamping dengan orang-orang yang saleh ni tak rugi lah. Tak rugi.
Sebab orang-orang yang soleh ni dia boleh bagi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Kita berkawan dengan tok guru, orang alim ni kan, tak rugi. Dia kenal kita, dia kenal keluarga kita, anak kita, isteri kita, tak rugi. Tak rugi. Sebab apa? Di hari akhirat nanti mereka ini dapat bagi syafaat kepada kita. Sebab pada hari akhirat nanti bila kita masuk dalam syurga tu kan, kita bertemu kan, kita akan bersembang, berbual, dan kita akan ingat kembali sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita semasa di dunia. Dan bila kita dah bersama di sana, kita dapati ada sahabat kita yang kita kenal ni tak ada. Hari dalam syurga tak ada. Maknanya apa? Maknanya ada dalam neraka lah tu. Jadi orang yang saleh ni, orang yang baik ni kan, maka mereka ni ahli syurga ni, mereka boleh pergi ziarah. Ziarah neraka lah, tapi bukan masuk neraka. Dia ada tempat lah untuk dia boleh tanya khabar, tanya tentang orang dalam neraka ni. Dan orang ni dia boleh minta kepada Allah untuk menyelamatkan saudara mara dia ataupun rakan taulan dia. Ya Allah, dia ni kawan aku, sahabat aku ni semasa di dunia, dia ni yang dok bagi tahu ke aku kan, ceramah sana ceramah sini, dia orang yang baik ya Allah. Tetapi mungkin atas sebab satu dosa maka menyebabkan dia masuk neraka. Jadi Allah akan bagi Allah akan bagi pengampunan atas kita kata permintaan ahli syurga ni kan, ahli syurga ni. Sebab tu kita kahwin dengan orang alim ni tak rugi lah. Tak rugi kita kawan orang alim lah. Cuba saya tengok alam surah apa ni. Baik, saya nak tunjuk satu video. Video ni seronok saya dengar. Dia Syekh Mansur As-Salimi. Pernah dengar tak nama tu? Syekh Mansur As-Salimi. Seorang pendakwah, dia berdakwah dengan Al-Quran lah. Dia pun orang pada asalnya dalam sekitar umur belasan tahun tu, dia bukanlah orang yang kita kata yang betul-betul taat pada Allah. Dia orang yang kita kata merapu jugalah masa muda dia. Tapi satu hari dia pergi ke masjid, sebuah masjid di Mekah sana lah, dekat Mekah sana. Jadi bukan Masjidil Haram, masih apa tak ingat lah. Kemudian dia dengar satu ceramah atau satu kuliah, dan dia dengar satu ayat Quran. Dari situ titik permulaan dia berubah. Bila dengar ayat Quran tu, dia bawa keinsafan kepada dia. Akhirnya dia daftar diri dia masuk ke sebuah ma'had tahfiz dan dia mula hafal Quran. Mula hafal Quran dan akhirnya dia berdakwah menggunakan, sebab dia keistimewaan dia ada suara yang sedap, yang lunak merdu. Jadi dengan suara dia, dengan bacaan Quran dia tu, dia berdakwah. Dan ramai yang kita kata mendapat hidayah kembali kepada jalan lurus ini, tunjuk Allah ini dengan dakwah beliau. Jadi hampa boleh search dalam internet lah nanti saya tunjuk ni. Boleh cari ya. Dia. Ini salah satu dia punya ni. Ni dengar. Dengar. Okey, hampa baca dia punya terjemahan. Dia sampaikan dalam bahasa Arab lah. Tapi boleh tengok terjemahan tu. Terjemahan nampak tak? Jelas tak? Nampak jelas. Okey, tak ada salah. أمنياتهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إخواني أهل النار الله يحرم هذه الرجوع على النار. قولوا آمين. إذا دخلوا النار عندهم أمنيات
أول أمنية يتمنونها من الله. إيش هي الأمنية الأولى؟ ربنا أخرجنا منها. الخروج. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إيش الرد يجيهم؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ممنوع الخروج، انتهى، قضي الأمر، ما راح يخرجون. يا رب اخرجنا، الجواب اخسئوا فيها ولا تكلموا. الآن عرفوا أنهم ما راح يخرجون أبدا. يتمنون أمنية ثانية يتمنونها من خازن النار مالك. ما هي؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يا إخوان الثانية يقولون يا مالك اشفع لنا عند الله أن نموت. يرد عليهم بإيش؟ إنكم ماكثون، ما في موت. الأمنية الثالثة والله يا اخوان الأمنية الثالثة تجعل الإنسان يقول اللهم اعتق رقبتي من النار. ايش هي الأمنية الثالثة؟ وقال الذين في النار بالله يا شيخ نايف وانت تسمع. وقال الذين في النار. اخوان يطلبون هذا الطلب، هم الآن في عذاب، يطلبون الطلب الثالث من بقية الملائكة خزنة النار. ايش هو الطلب؟ اسمعوا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا اخوان بعد آلاف وممكن ملايين السنين ايش يتمنون؟ يتمنون إجازة واحدة، إجازة يوم واحد بس يتخفف عنهم العذاب، ومع ذلك ما يخفف عنهم، عذاب مستمر إلى ما لا نهاية. الأمنية الأولى ربنا أخرجنا منها. قال إنكم قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الثانية يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الثالثة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اسمع الرابعة ما يطلبونها من الملائكة ولا يطلبونها من الله. الرابعة يطلبونها من مين؟ تدري يطلبونها من مين؟ ينظرون لأهل الجنة ويطالعون لأهل الجنة فيطلبون منهم الأمنية الرابعة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الماء والرزق هذا الأكل والطعام الله حرمها على مين؟ على مين؟ كافرين. مين هم؟ اليهود النصارى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الصفة الثالثة وغرتهم الحياة الدنيا العقاب فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا
وما كانوا بآياتنا يجحدون. الحل ايش هو الحل؟ ولقد جئناهم بكتاب. ايش هو الكتاب؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Okey. Itu cerita tentang orang kafir lah, bukan orang beriman lah. Cerita orang kafir lah. Permintaan orang kafir yang berada dalam neraka, bila disiksa kan, maka mereka tak tahan dengan siksaan dalam neraka tu. Maka ada 4 permintaan kan. Dia disebutkan ada 4 permintaan orang kafir. Jadi permintaan yang pertama tu dia. Yang pertama sekali akhrijna. Mereka minta supaya mereka dikeluarkan dari neraka Allah kan. Maka memang takkan dikeluarkan lah sebab mereka golongan kafir lah. Orang kafir yang tak beriman pada Allah, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi bila mereka tak tahan dengan siksaan, mereka minta dikeluarkan. Akhrijna, keluarkan kami ya Allah. Tapi memang Allah tak keluarkan sebab mereka penghuni neraka selama-lamanya. Itu permintaan pertama, minta dikeluarkan dari neraka. Dan permintaan kedua, minta kepada malaikat supaya mereka dimatikan. Dimatikan. Jadi sebab apa? Sebab tak tahan itu. Dengan tak tahan dengan siksaan neraka. Setiap saat mereka disiksa. Jadi mereka tak tahan sangat, mereka minta kalau boleh matikan terus. Tapi penghuni neraka ni tak mati lah. Dia akan berulang. Disiksa. Kemudian disiksa. Dalam siksa. Itu yang kedua. Permintaan orang kafir dalam neraka supaya dimatikan. Kemudian permohonan yang ketiga. Apa dia? Jadi minta pada malaikat supaya diringankan. Satu hari ya, minta diringankan hukuman tu sehari saja. Tak tahan sangat-sangat lah, tak tahan nak cerita lah kan. Jadi minta pada malaikat tu supaya diringankan hukuman tu sehari saja. Sebab kita nak gambarkan keadaan neraka tu begitu sangat menyiksakan. Tak tahan, sangat tak tahan dengan siksaan. Jadi minta diringankan. Dia ada keringanan untuk mereka. Kemudian yang terakhir, yang permintaan yang keempat, mereka minta kepada ahli syurga. Ini yang saya sebutkan tadi ni kan. Maknanya ahli syurga ni dia boleh, dia bukan masuk ke dalam neraka, tapi dia boleh menziarahi penghuni neraka. Dia boleh tengok, boleh lihat dan boleh tanya penghuni neraka ni kan. Jadi kalau orang tu mati dalam keadaan beriman pada Allah, dia masuk neraka, tapi akhirnya dia akan masuk syurga juga akhirnya. Tapi di sini cerita orang kafir lah. Orang kafir ni mereka selama-lama dalam neraka kan. Jadi mereka minta pada ahli syurga supaya limpahkan kepada mereka sedikit air kan. Sedikit air. Ataupun apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka tu, mereka minta supaya ahli syurga ni limpahkan. Bagi sikit lah kan. Tapi ahli syurga jawab memang tak boleh, Allah tak benarkan kan. Allah tak benar, Allah haramkan kat atas mereka kan. Jadi adalah suasana dalam neraka lah. Na'udzubillah lah. Jadi kita ni, kita harap jangan sehari pun tak mau, seminit pun tak mau lah neraka Allah ni. Kita tak mampu nak menghadapi azab siksa tu kan. Kita harap Allah masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Cuma kita bukan sekadar mengharap lah, kita kena berusaha lah. Di dunia ni kena berusaha, kena taat, patuh, tunduk pada segala kita perintah Allah, laksanakan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan. Jadi jangan mengharap saja. Kalau mengharap tak berusaha, itu angan-angan nak jenis kita kan. Kita kena berusaha dan mengharap dan berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuklah golongan tu lah. Dalam
Tengok dalam surah Asy-Syu'ara tak tengok. Ada sikit sorry pula. Tengok tadi nak saya lupa lah Quran ni. Ni sini. Surah Asy-Syu'ara mana dia Asy-Syu'ara? Ni. Ayat 100. Ini kata ini kata apa ni? Ini kata bahawasanya orang-orang kafir ini tidak mendapat pertolongan, tidak dapat pertolongan, orang kafir. Tapi bagi orang yang beriman, tapi ada dosa yang menyebabkan dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini ada di kalangan ahli syurga tu yang boleh memberikan syafaat kepada mereka. Sebab itulah kita kena kawan dengan orang-orang yang soleh. Kalau ada alim ulama tu guru kan, kita berkawan lah, bersahabat dengan mereka, berdamping dengan mereka. Kunu ma'as sadiqin. Itu dalam Quran dah sebut tu. Perintah supaya kita ni bersama berdamping dengan orang-orang yang sadiqin. Orang sadiqin ni orang alim ulama kita masuklah kan. Jadi insya-Allah mereka ni boleh bagi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti, boleh bantu kita, tolong kita. Tapi bagi orang kafir, inilah surah Al-Anfal lana min syafi'in, ini adalah jawapan ataupun perkataan orang-orang kafir. Maka kami tidak memberi syafaat seorang pun. Memang mereka tak akan dapat syafaat. Okey. Wala sadiqin hamim, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maknanya mereka ni memang tak ada teman akrab daripada kalangan ahli syurga, tak ada. Kalau anna lana karwatan sanakuna minal mu'minin, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, saya akan menjadi orang yang beriman. Inilah kita kata apa? Yang hari itu lagi tersebut lah. Yaumun hari bebal kan. Bebal kan. Orang kafir dia bebal lah hari ni. Dia ada dia bebal menyesal. Menyesal pasal pola kita beriman dengan Allah kan. Pasal pola macam-macam pasal pola. Ini dikatakan yang kita bincang itu hari bebalan. Bebal hari itu menyesal pasal pola atas kesilapan kebodohan mereka. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, kami menjadi orang yang beriman. Ini yang tak ada peluang lah. Allah takkan kembali mana. Jadi misal pun tak ada guna lah. Itulah kita kata apa? Allah sebut semua dalam Quran. Allah beri peringatan kepada kita supaya kita dapat pengajaran. Sebab tu kita bila kita baca Quran ni, sebaik-baiknya kita baca terjemahan sekali supaya kita faham. Jadi kalau kita memang rajin baca Quran kadang-kadang kan, rajin baca Quran tapi kita tak faham kadang-kadang. Sebab apa? Sebab Quran tu bahasa Arab, kita tak pandai bahasa Arab kan. Tapi hari ni nak faham Quran tak perlulah pergi Jordan, pergi Mesir apa. Sebab apa? Sebab dah banyak Quran terjemahan hari ni kan. Tafsir Quran tu banyak. Jadi seboleh-bolehnya di rumah tu biar ada Quran terjemahan sekurang-kurangnya. Kalau ada tafsir Quran lagi bagus. Kita baca dan kita cuba faham. Sebab apa? Sebab banyak petunjuk, banyak panduan, banyak kita kata apa? Perkara-perkara yang sangat penting untuk kita fahami dan kita untuk menambahkan keyakinan kita pada Quran, kita kena baca dan kita faham lah. Sebab tak perlulah kita nak kulun, tak pada ustaz lah, tak perlu kita nak kulun cepat habis kan, cepat khatam. Tapi kita sebaik-baiknya kita baca dalam keadaan kita faham, dia lambat sikit pun tak apa. Asal kita faham kita dengan Quran. Sebab kalau kita tengok banyak cerita-cerita kisah orang-orang barat ini yang memeluk Islam setelah mereka baca Quran. Bukan mereka baca Quran bahasa Arab tu, Quran mushaf Quran tu, tapi mereka baca terjemahan Quran saja. Dr. Jerry Miller kan. Dr. Jerry Miller. Asal dia seorang mubalik Kristian. Bukan orang lekeh-lekeh, dia ada PhD dan dia mubalik Kristian.
bila orang bagi Quran pada dia, kan, bila dia mula baca Quran dengan ilmu dia ada dia, dan bila dia baca terjemahan tu, bila dia baca terjemahan Quran akhirnya itulah sebab musabab dia dapat hidayah, akhirnya dia memeluk Islam. Bila dia baca, maka persepsi dia tentang Quran tu berubah. Daripada tak percaya Quran, anti Islam, akhirnya yakin dengan Quran, yakin dengan Islam dan memeluk Islam. Baca dan faham. Itu juga dengan seorang lagi banyak. Saya tengok tokoh-tokoh ada seorang wartawan yang masuk ke Afghanistan tu secara salah lah, sehingga dia ditangkap. Kemudian pada dia Taliban ni memang ganas lah kan, memang jahat lah bagi dia. Tapi bila dia kena tahan, sebaliknya apa yang disangka itu salah. Jadi pihak Taliban ni bersikap baik dengan dia, melayan dia dengan baik, sebagai seolah tetamu, dia anggap dalam tetamu dia. Tapi mereka letakkan dia di tempat lah, tak dibebaskan lah, sebab dia masuk secara salah kan. Dan akhirnya dia buat perangai macam-macam, kan? Nak bagi supaya hukuman mereka ni cepat bunuh dia. Dia anggap memang dia takkan selamat, dia akan dibunuh kan. Jadi dia buat perangai supaya mereka tu cepat ambil tindakan pada dia. Tapi akhirnya mereka tak ambil tindakan yang begitu, tapi mereka ajak dia memeluk Islam. Tapi dia tak mahu lah memeluk Islam. Tapi dia kata dia berjanji sekiranya dia dilepaskan, dia akan kaji Islam. Dia akan kaji Islam. Maka beberapa hari dia bersama tu, kemudian lepas tu dia dilepaskan. Kemudian bila dia balik ke tanah asal dia, tempat asal dia orang UK tak dia. Saya tak ingat nama dia. Kemudian dia teringat janji dia. Jadi orang putih ni kadang dia berjanji dia ambil berat dengan janji dia. Maka dia pun mula nak ambil tahu tentang Islam. Maka dia baca Quran. Bila dia baca Quran, akhirnya dia memeluk Islam. Kemudian bila dia memeluk Islam, dia wartawan, dia bertugas di Iraq, tak silap saya, tak silap saya. Jadi dia ambil memahami lagi lah tentang Islam. Itu. Bila baca Quran, dia yakin dengan Islam. Asalnya dia tak percaya. Dia anggap Islam ni ganas lah. Mungkin Taliban tu ganas gila kan. Dan kita pun setengah-setengah orang Islam pun sendiri menganggap orang Taliban tu ganas. Sebab apa? Media berjaya. Itu sebutkan Ghazwatul Fikri, serangan pemikiran. Dia serang pemikiran kita bahawasanya Taliban ini, maka kita pun terpengaruh. Terpengaruh dengan dakwah abad, dengan kita kata itulah, dengan asalkan daripada mereka. Lagi siapa lagi? Arnold van Doorn itu salah seorang ahli politik sayap kanan Belanda. Dia orang yang anti pada Islam. Dia pernah menghasilkan video yang menghina Nabi SAW, dan menghina Islam, menghina Quran. Video itu berdurasi 17 minit silap, dan menyebabkan orang Islam seluruh dunia bangun, marah dengan video tersebut yang dihasilkan tu. Lepas tu dia beranggapan benda yang dibuat tu tak salah dari segi undang-undang. Sebab apa? Hak kebebasan bersuara kan. Hak kebebasan bersuara. Kemudian dia heran sebab apa orang Islam marah sangat kan. Maka dia mula kaji Quran, dia mula nak kaji tentang Islam lah. Bila nak kaji tentang Islam, maka dia mula baca Quran. Akhirnya dia memeluk Islam. Arnold van Doorn. Ustaz dia memeluk Islam tahun 2008. Kemudian dia pergi tunaikan umrah di Mekah, dan dia berhasrat untuk nak duduk di sana lah, tapi tak dapat lah. Tapi dia duduk lama di Mekah. Agak lama juga. Dia mendalami tentang Islam. Arnold van Doorn daripada orang yang anti Islam, buat video yang menghina Islam. Video itu berdurasi 17 minit yang menggambarkan Islam ni ganas, Islam ni macam-macam lah, memburukkan Islam lah, menghina Nabi SAW. Itu. Daripada keadaan macam tu, akhirnya dia memeluk Islam. Sebab apa? Dia faham Quran. Dia baca Quran,
baca Quran terjemahan dia, Quran terjemahan dia baca, dia faham, maka akhirnya menambahkan keyakinan dia. Jadi kita, sebab itu saya kata, kita orang Islam ni, kita kena baca dan kita kena faham. Maka insya-Allah akan menambahkan keyakinan kita kepada Quran. Dan di situ banyak petunjuk kepada kita, dan kita kena selalu baca Quran lah. Sebab apa? Ini salah satu daripada yang akan bagi syafaat kepada kita. Okay? Kepada kita di hari akhirat nanti. Bila kita selalu membaca Quran. Memanglah kita baca tak faham tu dapat pahala, tapi kalau kita baca dengan faham tu faedahnya lebih besar kepada kita. Wallahu a'lam. Sudah dia. Ada soalan ya? Saya ingat saya kata sajalah kot. Malam ni sebelah dah. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Akan itu apa? Biasa banyak. Semua apa yang Ustaz sampaikan itu mudah-mudahan kita ambil lah sedikit mendapat juga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Baik Ustaz. Ya. Tak boleh ya? Lain sangkut. Sangkut. Ini suara buat lah. Line delay tu. Ada tak? Kalau tak ada, saya ada satu soalan. Ada orang kirim suruh tanya. Ada tak? Yang tadi nak tanya ada? Baik, saya mula dengan soalan saya. Tak no? Boleh? Ya, boleh. Boleh Dengar? dengar Ustaz? Sebab macam delay. Boleh dengar tak? Okey dengar. Dengar. Delay. Cuaca masa ni cuaca tak okey. Oh, dia delay. Tak apa, saya baca soalan. Ni soalan ada orang kirim pada saya Ustaz. Okey, baik. Ada satu soalan yang saya dapat kiriman lah. Baik, dia tanya, tadi Ustaz ada cakap kalau dapat dengan tangan kanan maksudnya paha. Terputus. Dia delay Ustaz. Ustaz saya sering Jadi suara robot. Betul-betul. Pak Izzuan type file. Type. Pak Izzuan. Macam ni agaknya Zoom meeting tu. Line Pak Izzuan sangkut sikit. Hujan lah. Hujan, sejuk. Memang hujan ni waktu dia ni. Apalah WhatsApp kan ni, WhatsApp punya. Boleh hujan. Satu soalan. Kalian petang tadi hujan. Jadi lah tak boleh hujan. Hujan pun kadang-kadang dia tak kata. Kadang-kadang bukan kuliah hujan, dia tak hujan. Tapi petang tadi memang hujan.
dan kita mendung lah ni. Lapian teruk kan, tengok. Ada yang meninggal semua. Ya, tidak. Ustaz, satu soalan. Ya. Orang gila ni dia ahli syurga. Orang gila. Orang yang tidak berakal. Soalan ada sahabat tanya, kalau kata dia asalnya beragama Hindu. Apa dia? Asalnya dia beragama Hindu. Asalnya dia ni orang yang waras. Akhirnya mungkin kebangkitan ada sebagainya gila. Adakah dia ni juga ahli syurga atau bukan macam apa? Tu dah saya jawab tu, Allah Alam. Nanti tangguh tu. Nanti ada jawapan tadi. Dia asalnya Hindu dah. Kemudian dia Islam lah. Lepas tu Ya. Tu masih nak lah. Apa saya cari jawapan Kelantan di jawab. Pasti tak akan jawab. Baik Ustaz, dengar Ustaz, saya masuk. Ni. Dengar. Okey, minta maaf tadi Ustaz. Ni saya pakai dengan phone pula lah. Tadi pakai dengan laptop. Okey, baik Ustaz. Ada si Fulanah. Dia tanya pada, dia minta kirim pada saya lah untuk tanya pada Ustaz. Okey, tadi Ustaz ada beritahu berkenaan dengan kalau orang yang dapat amalan dengan tangan kanan, maksudnya pahalanya lagi banyak dari dosa. Maksudnya orang tu akan masuk syurga. Maksudnya dosa yang sikit itu dia tak akan dihisap. Mungkin dia dengar tadi Ustaz baca ayat fa amma man kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira tu. Jadi dia tanya orang yang dapat amalan dengan tangan kanan ni, maksudnya amalan kebaikan dia banyak pada amalan kejahatan. Jadi amalan kejahatan tu dia akan dihisap ataupun tidak? Okey. Dia akan dihisap. Amalan tu akan dihisap. Cuma bila dia buat timbangan, kan? Ya tentunya kebaikan tu lebih berat lah. Dan hisap itu maksudnya Allah pemudahkan hisap itu. Jadi Allah tak payah, tak detail, tak perinci, tak perhalusi hisap itu. Allah permudahkan. Jadi orang yang dapat berketutupan sebelah kanan ni, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Maknanya Allah hisap cincang-cincang gitu-gitu sajalah. Tak perinci lah maksudnya. Jadi insya-Allah orang yang dapat dengan tangan kanan ni dia tu penghuni syurga lah, insya-Allah. Benda ni bukan boleh di kita tentukan, Allah yang tentukan. Allah yang tentukan bukan itu nak datang daripada sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau main daripada sebelah kanan itu petanda baik, tanda baik bahawasanya insya-Allah dia adalah ahli syurga dan hisapnya, perhitungannya, penilaian dibuat oleh Allah tu secara secara mudah, secara mudah, bukan secara terperinci, diperhalusi, tidak. Jadi kalau kita main dari sebelah kiri, itu tanda buruk lah tu, tanda tak baik lah. Kalau kita hisap yang sekar itu, maknanya bakal ahli neraka lah tu. Wa'alaikumsalam lah. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallah. Masa kita nak mati lah. Kita nak mati ni bukan kita buat-buat, kan? Cara mati kita, kadang-kadang ada setengah kita dengar mati tengah hujung, tengah benda tu ketentuan Allah, kan? Allah tentukan. Itu tanda kata dia tu meninggal dalam keadaan khatimah lah, kan? Benda ni bukan boleh kita nak buat-buat kan, kematian ni. Kita boleh ketentuan Allah. Macam tu juga soal buku catatan itu,
Allah yang tentukan nak main daripada sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau main sebelah kanan kita kena baik, insya-Allah ada syurga. Ya. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Bukan minggu sekali kan. Kita minggu pertama dan ketiga kan. Ya. Ya, minggu pertama kita, tapi terpulang pada ustaz. Kalau kata ustaz mungkin kita kata nak isi lagi minggu-minggu yang tiap minggu pun pulang pada muallim lah. Tak apalah, kita itu macam mana salah minggu pertama dan juga kalau kita tak, kalau ada minggu tu ustaz ada keujuran ke ada apa-apa hal kan, kita gantilah. Ustaz, Baik, soalan Ustaz, last boleh? boleh. Soalan last boleh, Ustaz? Ya? Soalan last, satu soalan last. Ya, kalau dia arah. Okey, apa tadi pasal bab hutang kan? Contoh kalau kata kita ada berhutang dengan seseorang tu, contoh kalau kata dalam jumlah yang banyak, kita dah macam apa, dah lost contact dengan orang tu, kita dah cuba cari dia, dah cuba contact dia, family dia pun memang tak dapat. So macam mana cara kita nak lansaikan hutang tu? Okey, macam ni. Kalau kita cari dia tak dapat, dia masih hidup lah. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Mungkin hidup. Okey, kalau kata dia tak ada dah, dia telah meninggal dunia, kita kena cari waris dia lah. Waris dia. Waris dia, sama ada mak ayah dia, kata adik-adik kandung dia sebagainya. Kita kena bayar kepada mereka tu lah, belaskan hutang tu pada waris dia. Tapi kalau dia tak ada lah, tapi kalau dia masih ada, kita kena cuba carilah. Cuba cari dia. Kalau jumpa waris dia, mungkin jumpa dia kan. Tapi kalau lah dia pun kita tak jumpa, waris dia pun kita tak jumpa, kita dah usaha sungguh-sungguh dah, memang tak dapat lost contact terus kan, maka kita boleh sumbangkan duit tu. Katakanlah kita hutang dia katakanlah 10,000 lah katakan. Dia 10,000 tu kita sumbang kepada mana-mana pihak yang kita rasa boleh jadi kebajikan kepada dia. Dengan niat kebajikan atas diri dia lah. Atas diri dia. Itu cara yang terakhir lah. Yang tidak ada pilihan lain lah. Dan kita cuba fikirkan sumbangan kita tu yang jadi kebajikan yang terbaik untuk dia lah. Contoh kita wakaf ya. Bila kita wakaf, maka pahala wakaf tu dia berterusan, dia berpanjangan, berterusan. Wakaf jauh dari jauh, dia berpanjangan. Jadi kita cuba kita sumbang itu kepada pihak yang tertentu yang kita katakan yang layak untuk terima, dan sumbangan itu dia jadi pahala yang berpanjangan. Kalau kita tak jumpa dia lah, waris dia pun jumpa, dia pun jumpa, kita pun cuma ulun cari dah, berusaha sungguh-sungguh dah, tak ada adik tak jumpa juga, itulah dalam penyelesaian dia. Kita tak boleh guna untuk kepentingan kita, tapi kita kena sumbang yang mana kita fikir sumbangan itu boleh jadi kebajikan, pahala yang terbaik untuk dia, pahala yang terpanjang untuk dia. Itulah. Kalau kita sendiri pun kan, kita pun kalau kita dah mati kan, kita dah harap kan, tentunya kita harapkan ada sedekah jariah yang berpanjangan pahala kepada kita kan. Sebab itulah yang boleh bantu kita pun di alam kubur kan. Itulah. Okey Ustaz, saya sambung sikit. Okey, contoh kalau macam Ustaz dah cakap tadi kan, kita dah lost contact, then lepas tu saya ambil bagi dekat derma dekat mana-mana atas niat pada dia kan. Tapi tiba-tiba contoh kalau katakan dalam masa 10 tahun lagi tiba-tiba dia datang, lepas tu dia tuntut hutang tu. So kira macam mana? Kalau dia tuntut hutang, kita beritahu lah, kata kita dah ni, kalau kata dia tak boleh terima kan, maka kita kena bayar.
Lumayan. Oh. Aduh. Jadi hak yang kita sumbang tu jadi pahala balik kat kita lah. Yang tak dapat lah kat dia. Okay, Ustaz faham. Terima kasih, Ustaz. Sebab tu bab harta ni, bab ni kita kena jaga sungguh lah. Yang Ustaz duk risau ialah soal Ustaz kata tadi lah. Yang harta warisan tu. Harta warisan. Banyak juga dalam masyarakat kita yang mewarisi harta yang bukan hak dia. Tapi bukan silap dia. Silap generasi atas. Untuk nenek dia lah. Yang tamak. Jadi dapat harta tu. Kemudian lepas tu diwariskan kepada generasi yang bawah-bawah seterusnya tu. Jadi generasi yang bawah ni kalau dia tahu dia kena kembalikanlah hak tu. Tapi kalau tak tahu tu, itu yang kita jadi ralat kat situ lah. Sebab tu hak generasi bawah-bawah ni dia kena ambil tahu soal harta yang diwarisi. Sama ada harta tu memang sah hak dia ataupun tidak. Kalau bukan, kena serah balik. Sebab benda ni benda yang boleh memberi kesan besar kepada kita di alam akhirat nanti lah. Alhamdulillah lah. Clear, Ustaz. Terima kasih. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita nak tutup majlis. Kalau ada, kita buka. Boleh tak? Panjang untuk sejuk macam panglima. Kenal okey? Ingat lah. Tak ingat suara. Untuk the mute lah. Apa? Kamu dapat anak dah? Alhamdulillah. Laki empat? Laki. Anak lelaki? Alhamdulillah. Bila Salim? Kemarin. Kemarin pukul 2. Oh. Tanya. Semua okey lah, tak ada apa masalah lah. Tak apa, alhamdulillah. Salam dia. Semua simel. Ustaz. Kenapa? Terkejut sikit. Terkejut. Pengalaman pertama. Okey, tak apa lah. Yang penting selamat. Betul. Dia sakit sikit ni anak pertama ni. Ya, okey lah, hero. Selamat berpantang lah. Mak kena pantang, ayah pun kena pantang. Dua bentang. Surat? Kata jagut. InsyaAllah berjumpa lagi. Doa. Okey, baik. Lepas ni musibah ni dian kita tepuk orang sian lah. Ada seorang daripada tu ayah kepada pelajar poli sikit lah. Yang hilang tu yang meninggal tu. Allah Akbar. Okay, baik. Kalau tak ada apa, insyaAllah jazakumullah khairul jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Wan atas perkongsian ilmu pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Wan berpula manfaat pada kita dan pada Al-Fadhil Ustaz Wan atas kebaikan yang disumbangkan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan bertemu untuk akan datang 2 minggu lagi lah. Tapi kalau kata ada bahan, nanti Ustaz akan maklumkan kepada saya dan saya akan maklum kepada tuan-tuan sekalian, insyaAllah. Ustaz doa dulu. Baik, kita minta Ustaz doa. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم يا محمد القلوب ثبت قلوبنا على ذكرك وطاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تسمع، من دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم ربنا آتنا ما تؤتيك من عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سبل السلام واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Kita minta kepada yang lain untuk berusaha kita dan